A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif Syekh Daud bin Abdullah rahimahullah, faedah. Ini satu faedah ayat azimatun yang sangat besar, kelebihan faedah, manfaatnya tersebut dalam syarah Mi'raj Ghaizi. Mi'raj Ghaizi bagi Syekh Qalyubi, nama kitab lah tersebut dalam kitab karangan Syekh Qalyubi, di mana dalam kitab tu tersebut dalam satu hadis yang mana tersebut dalam kitab ni ada wakmai satu hadis sabda Nabi SAW, man qala subhanallah alfa marratin fi kulli yawmin faqad ishtara nafsahu minallah, bimakna a'taqaha minan nari. Barang siapa membaca subhanallah, orang yang membaca subhanallah 1000 kali pada tiap-tiap hari mengekali membaca subhanallah, maka sungguhnya orang yang mengamalkan subhanallah 1000 kali ni sehari, tiap-tiap hari, telah menembuskan diri orang tadi ni, yang membacakan subhanallah 1000 kali sehari ni daripada Allah, yakni dimerdekakan, dilepaskan akan barang siapa yang membaca subhanallah 1000 kali sehari daripada api neraka. Esok ni andai kata kalau kata kita ni sebagai digolongkan dalam ahli neraka, Allah Ta'ala bebaskan. Dengan sebab apa? Dengan sebab adanya amalan subhanallah kita buat 1000 kali sehari ni. Inilah lesen besar untuk kita untuk lepas daripada azab api neraka. Kemudiannya lagi sabda Nabi SAW, man qala subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah fi kulli yawm ghufirat zunubahu wa in kanat misla zabadil bahri. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih, dia baca subhanallah wa bihamdih 100 kali pada tiap-tiap hari, dia baca subhanallah wa bihamdih ni tiap-tiap hari, nescaya diampunkan dosanya, dosa orang yang membacakan subhanallah wa bihamdih 100 kali tiap-tiap hari. Diampunkan dosanya jikalau ada ia dosa tadi ni seumpama buih di laut sekalipun, Allah Ta'ala ampun dosa dia. Apa kata, banyak kinayah daripada banyaknya dosa, sebanyak bilangan buih di laut sekalipun Allah Ta'ala ampun. Buih di laut banyaklah, tiap-tiap kali dipukul ombak, tiap-tiap kali itulah akan terhasilnya buih yang banyak. Walaupun sebanyak tu buih, Allah Ta'ala ampun juga dengan sebab orang ni ada buat amalan subhanallah wa bihamdih 100 kali tiap-tiap hari. 100 kali, tak banyak, sahnya. Dan lagi sabda Nabi SAW, man sabbahallahu mi'ata marrah bil ghadati wa mi'ata marrah bil asya'i kana kaman hajja mi'ata hajjatin wa man hamidallah kazalika kana kaman ghaza mi'ata ghazwah wa man halalallah kazalika kana kaman a'taqa mi'ata raqabatin wa man kabbarallah kazalika lam ya'ti ahadun yawmal qiyamah bimisli ma utiya bihi illa man qala mislahu aw zada alaihi. Itu hadis Nabi. Barang siapa mengucap ataupun membaca tasbih akan Allah subhanallah 100 kali pada pagi dan juga 100 kali pada petang-petang, 100 kali pagi, 100 kali petang, subhanallah adalah seperti mereka yang mengerjakan, pahala dia tu seolah-olah mereka yang mengerjakan 100 kali haji. Itu kelebihan bertasbih subhanallah 100 kali pagi dan 100 kali petang. Seperti mana hadis Nabi ni, seolah-olah mengerjakan haji 100 kali pahala dia tu. Tapi tak melepaskan tuntutan kita untuk menunaikan haji lah, tetap juga wajib haji. Cumanya pahala dia tu seumpama tu, bukan
kata melepaskan kita ni daripada tuntutan haji. Haji tetap juga wajib, cuma pahala seolah-olah kita pergi haji 100 kali. Dan orang siapa mengucap Alhamdulillah, baca Alhamdulillah, Alhamdulillah 100 kali pagi dan juga petang. Seperti demikian tadi ni. Demikian itu kata 100 kali pagi dan 100 kali petang tu adalah orang siapa yang baca Alhamdulillah 100 kali pagi 100 kali petang, seperti mereka yang perang sabil. Seperti mereka yang perang sabilillah. Perang sabilillah 100 perang, seolah-olah bersama-sama memerangi dan juga meninggikan kalimah tauhid la ilaha illallah, meninggikan agama Allah. 100 medan perang dia turut serta lawan dengan musyrik-musyrik yang ingin menjatuhkan agama Islam ni. Tu seolah-olah macam tu. Pahala dia amat besar. Dan orang siapa mengucapkan tahlil seperti demikian itu, demikian kata 100 kali pagi 100 kali petang. Tahlil ni kalimah la ilaha illallah. Mana kata dia baca la ilaha illallah 100 kali pagi dan la ilaha illallah 100 kali petang. Untuk orang yang baca la ilaha illallah 100 kali pagi 100 kali petang ni, mereka yang merdekakan adalah ni pahala dia tu seumpama seperti mereka yang merdekakan 100 sahaya dan juga ni lah, dia merdekakan 100 sahaya. Ianya dia beli 100 sahaya, 100 hamba dia merdekakan, kemudian dia dibebaskan hamba yang dia beli tadi. 100 orang tadi dia bebaskan. Tu pahala dia tu seumpama tu. Padahal dia baca hanya la ilaha illallah 100 kali pagi dan 100 kali petangnya. Dan barang siapa mengucap takbir seperti demikian itu, mana kata 100 kali pagi dan 100 kali petang tu, nescaya tiada datangkan seorang pada hari kiamat dengan seumpama barang yang didatang dengan dia, melainkan mereka yang mengucap seumpama atau lebih atasnya, atas kata barang siapa tadi ni. Tak ada yang boleh bawa pahala seumpama dia. Dia yang paling hebat sekali amalan-amalan dia ni. Itu kelebihan mereka yang mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar pagi 1 kali dan petang 1 kali. Tu pahala kelebihan. Ianya kelebihan ni amat-amat besar lah kalau kita tengok. Apa hikmah dia? Hikmah daripada kelebihan yang amat besar ni, berat atas kita untuk melakukan. Tu berat. Sebab apa? Ujian syaitan tu lebih hebat. Sebab apa? Kelebihan dia tu hebat. Ianya tiap-tiap yang kelebihan dia tu hebat, berat atas kita untuk melakukan. Walaupun pada hakikatnya mudah je nak lafaz di mulut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah ya. Tapi berat. Sebab apa? Ujian syaitan tu. Orang panggil godaan syaitan tu pun hebat. Sebab apa? Syaitan tak mau bagi kita ni dapat kelebihan seperti mana yang diberitahu oleh Nabi SAW tadi ni. Jadi sampai situlah. Dan lagi sabda Nabi SAW. Man qala la ilaha illallah 70,000 marrah faqad ishtara nafsahu min Allah. Barang siapa mengucap la ilaha illallah, dia baca tasbih la ilaha illallah berapa kali? 70,000 kali. Barang siapa yang baca la ilaha illallah 70,000 kali, maka sungguhnya telah menebus akan dirinya dari barang siapa yang baca tadi ni 70,000 kali tadi ni, menebuskan, jadi penebus daripada Allah Ta'ala. Ini di sisi Allah Ta'ala tu. Maka nyatalah daripada beberapa hadis ini, dia akan jadi penebus, akan selamat daripada azab Allah Ta'ala. Mereka yang yang mengucapkan la ilaha illallah 70,000 kali. Hanya kita 88 bacalah la ilaha illallah, la ilaha illallah 70,000 kali. Ini tu menjadi penebus kita daripada azab-azab yang Allah Ta'ala cadang siap dah di akhirat esok ni. Maka dengan adanya amalan ni, dia akan
selamat daripada azab-azab tadi ni, seperti azab neraka, azab pada mahsyar, ataupun azab-azab sebagainya. Maka nyatalah daripada beberapa hadis ni, hadis yang disebutkan tadi bermula dengan man qala subhanallah, siapa yang membaca subhanallah 1000 kali, akan dimerdekakan diri dia daripada api neraka. Kemudiannya barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali, saya diampunkan dosa dia walaupun sebanyak buih di laut. Kemudiannya ada lagi hadis Nabi, siapa yang bertasbih kepada Allah subhanallah 100 kali di pagi dan juga petang, seolah-olah dia mengerjakan haji. Lepas tu, siapa yang bertahlil, barang siapa yang memuji, seolah-olah memuji Allah Ta'ala, yakni 100 kali pagi dan 100 kali petang, seolah-olah dia terjun bersama-sama menyertai dengan orang-orang yang perang sabilillah, meninggikan agama Allah. Kemudiannya hadis ada lagi, barang siapa yang bertahlil 100 kali pagi, tahlil ni la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tu tahlil 100 kali pagi, 100 kali petang, seolah-olah memerdekakan 100 orang sahaya. Kemudiannya barang siapa yang bertakbir, orang yang bertakbir, maka demikian perbuatan tadi, bertakbir yakni 100 kali pagi dan juga 100 kali petang tu, maka Allah Ta'ala akan datangkan, dengan dia tadi, dengan amalan tadi ni, segala amalan-amalan, kelebihan-kelebihan tadi ni, pada hari kiamat. Kemudiannya ada lagi hadis, siapa yang membaca la ilaha illallah 70,000 kali ni, seolah-olah memerdekakan diri dia, dia menebuskan diri dia tu daripada Allah Ta'ala, berlepas diri daripada Allah, yakni daripada azab-azab Allah Ta'ala. Maka nyata daripada hadis-hadis tadi ni banyak sangat. Kalau kita amal ni pun, alhamdulillah, mungkin menyelamatkan kita di akhirat esok. Bahawasanya seyogia dikerjakan segala pekerjaan tersebut itu, mestilah seyogianya, sepatutnya kita buatlah amalan-amalan tadi, selepas mana kita tahu kelebihan-kelebihan yang amat-amat besar. Sementara mulut tak ada cakap apa-apa, makanya kita banyakkan tasbih-tasbih tadi, bertahlil, berzikir, seperti mana hadis-hadis yang menyarankan kita melakukan amalan-amalan tadi. Ianya kerana kan Syekh Daud menyarankan kita melakukan amalan-amalan, termasuklah amalan yang terakhir tadi. Orang yang membaca 70,000 kali, Allah Ta'ala merdekakan diri dia tu daripada segala siksaan, azab Allah Ta'ala tu. Amalan yang terakhir kan adalah hikayat. Ini berkenaan dengan amalan ni. Amalan kita baca 70,000 kali la ilaha illallah, ada satu hikayat, satu cerita daripada seorang muda, daripada ahli al-kasyaf, orang yang Allah Ta'ala singkapkan, orang panggil mata dia tu, daripada melihatkan perkara-perkara yang gaib. Tu orang panggil ahli al-kasyaf. Ianya zaman dulu ni ada seorang muda, dia ni ahli kasyaf, yang boleh tengok benda-benda gaib. Orang muda ni mati ibunya, ibu orang muda tu, ibu dia tu mati. Bila mak dia mati, ibu dia mati, maka ia kerjakan panggilan, yakni panggil macam biasalah. Bila lepas pada mati, kita pun ada orang panggil, kebiasaan kita panggil, panggil orang ramai, buatlah tahlil, buatlah bacaan Quran, buatlah amalan-amalan supaya dihadiahkan pahala tadi kepada si mati. Bagi kematiannya, kematian ibu laki-laki tadi ni, senang-senang ceritanya, kenduri tahlil lah. Tu. Dan dihimpunkan beberapa manusia yang banyak. Dia panggil sebih, orang-orang kampung dia panggil semua, mai kenduri tahlil yang dianjurkan dia, untuk menghadiahkan pahala kepada ibu dia yang baru mati ni.
Dan adalah orang panggil pada mereka itu, ramai-ramai tadi ni, ahli kampung dia yang dipanggil kenduri tahlil mak dia baru meninggal ni. Dalam ramai-ramai tu ada seorang syekh daripada ahli sufi. Daripada ahli sufi. Maka tak kala berhimpun mereka itu, orang panggil beberapa manusia yang ramai daripada orang keliling kelalang yang dipanggil mai kenduri tu, orang panggil buat majlis kali dengan dia tu. Ketika berhimpun mereka tadi ni, maka hasillah bagi orang muda itu berubah warnanya. Hasillah didapati bagi orang muda tu, muka orang muda tu berubah warnanya. Warna muka itu berubah. Jadi pucat ke, jadi apa ke, tak tahulah. Nampak lain. Tu. Berubah warna. Dan berteriak dan menyesal. Jadi teriak. Tiba-tiba. Orang pelik lah. Dia tiba-tiba dia teriak. Dalam majlis orang ramai tu. Dia teriak dan tu menyesal pula. Maka ditanya oleh orang yang hadir. Dalam kitab dia tulis hasil lah. Dia nak hadir. Orang yang hadir, orang yang ramai-ramai tadi ni yang dalam majlis tu, orang tanya dia. Daripada demikian kata berubahnya muka dia. Pasal apa berubah muka? Pasal apa menangis? Pasal apa teriak? Orang tanya, orang pelik dah ni. Tu. Maka katanya, jawab dia daripada pertanyaan orang tadi pasal apa, maka dia pun jawab. Katanya, ini jawab dia. Aku lihat ibuku. Dia kata dia ternampak ibu dia. Soalnya telah dibawa ke neraka. Dia kasyah. Dia nampak mak dia telah dibawa oleh Allah Ta'ala, ataupun malaikat lah. Malaikat bawa mak dia ke neraka. Dan ia, kata mak dia tadi ni, dan ia kata ibuku tu seksa di dalam neraka. Kena seksa dalam neraka. Dia nampak lah. Dan adalah syekh sufi tu. Tiba-tiba ada ulama sufi, ahli tasawuf, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ni, mendengar. Ya syekh sufi tu akan perkataan bagi orang muda tadi ni, yang dia nampak mak dia tu tengah kena bawa untuk diazab. Bila syekh sufi tu dengar, dan ini padahal ada bagi syekh sufi tu zikir yang sudah disediakan bagi diri dia. Zikir tadi berdasarkan hadis Nabi tadi, man qala la ilaha illallah bi 70 marrah faqad ishtara nafsahu minallah, kan. Orang yang membaca la ilaha illallah 70,000 kali, dia memerdekakan diri dia tu daripada Allah Ta'ala. Ini daripada azab Allah Ta'ala. Itu membebaskan diri dia tu. Maka syekh ni, ada seorang ahli tasawuf ni, dia simpan siap dah 70,000 tu untuk merdekakan diri dia, diri syekh tu sendiri daripada azab api neraka tu. Bila syekh ni dengar berkenaan dengan ibu pemuda tadi ni yang yang tengah dibawa untuk diseksa, diazabkan. Bila syekh tu mendengar kataan tu, disediakan bagi dirinya. Jadinya dia ada amalan siap dah 70,000 la ilaha illallah disedia untuk diri dia. Maka berkata syekh tadi ni, syekh yang ada amalan tu, yang standby dah la ilaha illallah 70,000 kali ni, berkata ia pada dirinya, diri syekh tu. Maksudnya kata dia tak kata di mulut lah, dia hanya terdetik niat di hati. Dia kata apa? Hei Tuhanku, rasanya telah aku sediakan zikir 70,000 bagi diriku. Aku ni ada buat dah amalan la ilaha illallah 70,000 kali tu. Maka aku saksi akan dikau ya Allah, malam ni ataupun hari ni hari orang panggil kematian ibu bagi pemuda tadi ni, aku nak saksi, kata dia, aku saksi akan dikau ya Allah, bahwasanya aku berikan zikir itu bagi ibu orang muda ni.
Zikir yang 70,000 tadi ni aku hadiahkan kepada orang muda. Mak bagi orang muda tak ni. Ibu bagi orang muda tu. Bila dia kata macam tu, maka tiada selesai, tiada sudah cita hatinya. Keinginan untuk dia hadiah tu tak ada nak habis lagi. Baru terdetik hati dia macam tu. Dengan demikian kata memberikan, orang panggil zikir tadi ni. Memberikan zikir 70,000 tu. Tak ada nak habis lagi. Keinginan hati dia nak hadiahkan 70,000 tadi ni. Baru terdetik sikit je. Hingga berdirilah orang muda tu. Tak ada nak habis tu, berdiri orang muda tu. Orang muda tu berdiri. Ketika dia tengah terdetiklah hati nak hadiahkan 70,000 la ilaha illallah kepada ibu orang muda tadi ni. Untuk selamatkan ibu dia tu daripada azab. Berdiri orang muda tu. Tertawa-tawa. Jadi hal keadaan orang muda tu berdiri tadi, tertawa-tawa. Seronoklah, suka. Maka ditanya orang baginya, tadi nangis, tadi sedih, rubah muka, ni pasal tiba-tiba tertawa pula. Ditanya orang baginya, bagi orang muda, bagi orang muda tu, dia akan kata perihal tertawa-tawa tadi. Pasal apa ketawa pula? Yang tadi ni menangis. Maka berkata ia orang muda tu, telah aku lihat ibuku itu dikeluarkan daripada api neraka. Masya Allah. Syekh tadi baru hadiah aja 70,000 la ilaha illallah. Makanya baru terdetik niat, terus orang muda tu nampak kata mak dia baru saja dikeluarkan daripada api neraka. Syekh ni tak bagi tahu pun. Tiba-tiba dia nampak macam tu. Syekh yang hadiah tadi, Syekh Sufi yang hadiah tadi ni, tak bagi tahu pun kata dia hadiahkan amalan tu kepada ibu dia. Terus orang muda ni nampak kata ibu dia baru saja dikeluarkan daripada tempat siksaan tadi ni. Itu kelebihan. Jadinya dikeluarkan ibu dia daripada api neraka dan dibawa ke syurga. Itu. Maka berkata Syekh tu, kata Syekh Sufi yang menghadiahkan amalan 70,000 la ilaha illallah tadi ni, kata dia, maka hasillah bagiku, ini didapati bagiku di sisi aku, kata Syekh, daripada 2 faedah. Malam ni dia kata hari hari terjadinya kisah ni, aku dapati 2 faedah, 2 pengajaran, 2 pelajaran. Suatu daripada 2 pelajaran tadi ni, pelajaran yang pertama yang didapat ialah sahih kasyafnya orang muda tadi ni. Orang muda tu memang benar-benar kasyaf, sahih, benar kasyafnya orang muda. Itu. Mana kata apa? Walaupun Syekh tadi ni tak dan bagi tahu lagi, kata dia dah hadiah dah 70,000, orang muda tu dah nampak dah kata mak dia telah dibebaskan. Padahal Syekh tu baru niatlah hati je. Tu memang benar-benar dia kasyaf. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kata Syekh tu yang didapat ialah sahih hadis yang berkenaan dengan la ilaha illallah 70,000 kali ni meselamatkan seseorang itu daripada azab Allah Ta'ala. Itu faedah yang kedua, kata Syekh tu. Mana kata hadis man qala la ilaha illallah 70,000 marrah, orang siapa yang membacakan la ilaha illallah 70,000 kali, saya dimerdekakan Allah Ta'ala, ataupun jadi penembus bagi diri orang yang membaca tadi ni daripada azab Allah Ta'ala. Kau ni dah setengah daripada amalan-amalan orang dulu-dulu. Kalau tak mampu nak, orang panggil nak, kita nak baca sendiri la ilaha illallah 70,000 kali, banyak kan. Tapi kalau mampu, alhamdulillah, kita boleh buat sikit-sikit, impun sehari 1,000 ya 70 hari dah 70,000. Tapi kalau kita tak mampu, makanya orang-orang dahulu, orang panggil dia minta tolong kepada orang-orang alim, kepada penuntut-penuntut ilmu yang ada masa, yang ada luang untuk mengerjakan amalan-amalan ni tadi ni. Alhamdulillah. Kita pun belah-belah kita ni ada lagi orang main minta orang pondok, minta orang
orang panggil budak-budak orang panggil orang agama ni supaya melakukan amalan-amalan ni untuk dihadiahkan kepada si mati sekian-sekian. Ni sebanyak 70,000. Habis tu. Dan lagi firman Allah Ta'ala. Ini tadi ni berkenaan dengan amalan-amalan tu lah. Amalan-amalan siapa tasbih. Ni apa sangkut dengan tadi ni? Dengan Isra' Mi'raj. Dia cerita berkenaan dengan Subhanallazi itu. Awal-awal surahnya menceritakan berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Subhana, maha suci Allah. Maka lafaz subhana tu tasbih. Maka tasbih di situ apa dia kelebihan-kelebihan. Dia cerita tadi ni. Kononnya habis dah cerita tu. Nak masuk kepada orang panggil stage yang selanjutnya kenaan dengan perjalanan Isra' Mi'raj Nabi ni. Dan lagi firman Allah Ta'ala. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Demi bintang, ketika apabila mengeram, yakni jatuh, lagi hilang, tiada sesat taulan kamu itu daripada jalan yang sebenar. Daripada jalan yang sebenar. Dan tiada jahil dan tertipu ia taulan. Ini kepada Nabi Muhammad. Jadinya wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Demi bintang. Bintang ni ketika apabila mengeram, yakni apabila jatuh lagi hilang, tiada sesat taulan kamu itu, yakni Nabi Muhammad. Taulan kamu tu kena kepada Nabi Muhammad lah, berdasarkan daripada tafsir. Sahibukum kena kepada Nabi Muhammad. Apabila jalan yang sebenar, yakni jalan yang menuju kepada Allah Ta'ala. Adapun jalan yang tiada sebenar, jalan orang panggil kufar Quraisy waktu tu. Ianya hadis pula, ayat Quran ni menunjuk kepada zaman tu lah, zaman kafir Quraisy. Itu jalan yang tiada sebenar. Dan tiada jahil, yakni tiada jahil Nabi Muhammad tu, dan tertipu ia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak jahil daripada jalan yang Allah Ta'ala tunjuk, dasarkan daripada bintang tadi ni yang Allah Ta'ala hantarkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tiada berkata ia taulan tadi ni, yakni Nabi Muhammad, dengan barang yang didatangkan kamu itu daripada hawa nafsunya. Hawa nafsu bagi taulan kena pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni dia tak cakap berdasarkan daripada hawa nafsu dia. Semua percakapan-percakapan, hadis-hadis yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad itu adalah ialah orang panggil ilham daripada Allah ataupun arahan daripada Allah Ta'ala, bukan berdasarkan daripada hawa nafsu. Tiada ia ni barang yang didatangkan tadi ni, yang keluar daripada mulut Nabi ni, melainkan wahyu yang diwahyukan, yang diwahyukan, yang diutuskan Allah Ta'ala kepadanya, kepada Nabi Muhammad tadi. Akhirnya tiap-tiap perkara yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad itu adalah perkara yang benar, bukanlah berdasarkan daripada hawa nafsu. Allamahu syadidul quwa zu mirratin fastawa huwa bil ufuqil a'la. Telah mengajar dia taulan kamu, yakni kena kepada Nabi Muhammad. Telah mengajar oleh malaikat yang sangat kuat, yakni yang mahir, malaikat yang mahir ilmunya, ilmu malaikat tu kena kepada malaikat Jibril lah. Ataupun hifzi,
Hifzi ni orang panggil ingatan. Ingatannya malaikat tadi ni yang mempunyai keras, yang ni yang mempunyai kuat lah. Ingatan yang kuat dan kuat. Tu sama maksud, keras dan kuat. Iaitulah kata malaikat yang mengajarkan Nabi tu. Siapa dia? Jibril alaihi salam. Itulah malaikat yang mengajarkan Nabi. Yang sangat kuat. Yang sangat kuat. Yang ni apa maksud sangat kuat tu? Yang mahir ilmu tu. Tu malaikat Jibril. Maka tetap ia dan iaitu pada tepi langit yang tinggi. Maka tetap ia Jibril. Dan iaitu kata Jibril tadi ni pada tepi langit yang tinggi, iaitulah tempat terbit matahari. Padahal atas rupanya Jibril yang asli. Itulah tempat tetap bagi Jibril, iaitulah di tepi langit yang tinggi. Ya, Jibril ni di atas rupa yang asli dijadikan Allah Ta'ala akan dia akan panggil Jibril tu. Iaitulah kejadian dia tu 600 sayapnya Jibril tu. Satu sayapnya daripada 600 jadi ni kira-kira memenuhi antara masyrik dan juga maghrib. Tu satu sayap dia. Dia ada 600 sayap. Jibril ni satu makhluk Allah Ta'ala yang paling besar. Ada lagi yang besar, tapi antaranya ni lah Jibril. Jadinya satu sayap dia tu memenuhi antara masyrik, yakni timur, dan juga maghrib dan barat. Satu sayap dia ada 600. Bayang tengok, besar tak besar. Maka melihat Nabi SAW, dan yakni padahal adalah Nabi itu di bukit Jabal Nur. Jadinya kali pertama Nabi melihat Jibril itu, iaitu ketika di bukit Jabal Nur. Jabal Nur, di bukit Jabal Nur. Ini satu tempat di Mekah lah. Wahyu pertama diturunkan. Alhamdulillah. Kita boleh ziarah lah. Kalau dekat situ tu kita boleh ziarah. Maka lalu pengsan Nabi. Lepas Nabi tengok malaikat Jibril atas rupa yang sebenar, dengan keadaan tadi ni 600 sayap tadi ni. Lepas tu sayap dia tu besar, memenuhi antara masyrik dan maghrib. Pengsan Nabi lepas Nabi tengok malaikat Jibril. Maka lalu rebah malaikat Nabi Muhammad selepas mana pengsan tadi. Maka turun Jibril kepada Nabi. Maka malaikat Jibril pun turun kepada Nabi. Padahal kembali rupanya rupa malaikat Jibril tadi seperti rupa manusia. Maka dengan sebab Nabi pengsan, kembalilah malaikat Jibril itu berupa dengan rupa manusia. Kemudian maka firman-Nya Allah, summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha. Kemudian lebihkan hampir ia, ya Jibril, ia tu demi depan, ya Jibril itu kepada Nabi. Kemudian summa dana fatadalla. Kemudian bahkan, tu bukan maka tu, nak bahkan. Kemudian bahkan hampir ia Jibril. Ini kalau kata ada perkataan salah dalam kitab tu, ba'la ala sawab lah, mudah-mudahan yang betulnya bahkan. Kemudian bahkan hampir ia Jibril tu kepada Nabi. Jadinya malaikat Jibril tu hampir kepada Nabi. Maka bertambah hampirnya. Hampir malaikat Jibril tu kepada Nabi tadi. Maka adalah kiranya hampir tu hampir busuran dan panah. Tak jauh mana lah, busuran dan juga panahan tu. Batang panah tu tengok busuran dia tu. Dekatnya.
atau terlebih hampir lagi, ataupun lagi hampir daripada tu. No, malaikat Jibril duduk sungguh, rapat sungguh dengan Nabi, lebih dekat daripada busuran dan juga panahan. Busuran tu tempat tarik itulah, panahan tu yang ni dia punya tali dia tu kan, dia punya batang dia tu. Lagi mewahyi Allah Ta'ala kepada hamba Allah, Jibril, badal hamba Allah. Jibril barang tu maf'ul, akan barang yang diwahyu, ia barang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadinya bila malaikat Jibril itu datang kepada Nabi dengan wahyu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Muhammad lah, yakni melalui malaikat Jibril, yang Allah Ta'ala jadikan malaikat Jibril ini sebagai perantaraan menerimakan wahyu daripada Allah Ta'ala. Kemudiannya makadzabal fuadu ma ra'a, tiada mendusta. Ya tu lah suratnya tiada, tu lebih, kataan terlebih pada cetakan. Cetakan itu, cetakan yang baru ni terlebih kataan. Tiada mendusta, tu perkataan yang sebenar. Tiada mendustakan oleh hati Muhammad barang yang dilihatnya Muhammad tu. Barang yang Nabi lihat, perkara yang Nabi nampak tu tak didustakan oleh hati, hati Nabi sendiri. Yang dilihatkan dengan mata Nabi sendiri, Nabi tak dustakan dengan hati. Nabi percaya dengan hati dia. Daripada tu akan tu dalam suratnya daripada rupa. Ianya daripada rupa. Itu bayan daripada barang yang dilihat. Apa dia? Daripada rupa Jibril yang asli. Yang asli, yang asal. No? Daripada rupa Jibril yang asli, yang asal lah. Kemudiannya afatumarunahu ala ma yara, maka adakah kamu membantahi hai musyrikin atas barang yang dilihatnya Nabi Muhammad itu. Akhirnya adakah pokok musyrikin ni, adakah patut kamu membantahi musyrikin atas barang yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni adalah seorang insan yang dipercayai lah waktu ketika tu. Seorang insan yang al-amin, yang diberi gelaran oleh ahli musyrikin Mekah waktu ketika tu, yang jujur, yang amanah. Maka adakah Allah Ta'ala mempersoalkan dalam Quran, maka adakah adakah patut kamu membantahi hai musyrikin akan barang yang dilihat oleh Nabi Muhammad, padahal sebelum ni kamu percaya kepada Nabi Muhammad? Adakah kamu bantah? Padahal Nabi yang bagi tahu, kata Nabi pernah melihat malaikat. Yang adakah kamu membantahikan perkataan Nabi Muhammad tu? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wah. Dan sungguhnya telah melihat Nabi pula akan Jibril atas rupanya, rupa Jibril tadi ni yang asli, pada kali yang lain tak kala pada sidratul muntaha. Jadinya ikutkan daripada tafsir, maksudnya Nabi melihat pada kali yang lain akan malaikat Jibril atas rupa yang asli. Tadi dia beritahu, yang pertama tadi Nabi melihat akan rupa Jibril yang asli pada ketika wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama, itu kali pertama. Kali yang lain daripada tu, mana kata selain daripada waktu kali pertama tadi ni, Nabi lihat lagi malaikat Jibril dalam rupa yang asli, yakni ketika di Sidratul Muntaha, satu tempat yang terlebih tinggi daripada langit yang ketujuh. Itu panggil Sidratul Muntaha. Pokok sidrah. Sidrah ni pokok bidara yang ada di atas langit ketujuh. Tu ni alam malakut lah, alam para malaikat. Jadinya
Nabi Muhammad melihat rupa malaikat Jibril atau rupa yang asli di Sidratul Muntaha ketika Mi'raj, ketika malam Mi'raj, malam yang diperjalankan Nabi daripada Baitul Maqdis ke langit yang ketujuh, ke Hadratillah. Tu pada kayu bidara yang muntaha, tu maksud Sidratul Muntaha. Kayu ni, pohon kayu bidara yang muntaha, yang habis kesudahan. Yang kesudahan bagi langit. Di atas tu. Atas bila langit ketujuh. Pada kanan Arash. Ini terletak pohon tadi ni pada kanan Arash. Pada ialah kata Sidratul Muntaha ni, syurga yang bernama Jannatul Ma'wa. Ini dicerita dalam surah An-Najm. Muka tengoklah tafsir daripada ayat ni. Iz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha. Tak kala berbalik-balik oleh sidrah, oleh pohon bidara tu berbalik barang rupa yang berbalik-balik daripada rupa burung dan lainnya, lain pada burung. Barang yang menghairankan, barang yang pelikkan dia kan barang tadi ni, akalnya ni oleh akal. Akal ni guna akal Nabi lah. Pelik tengok pohon bidara ni berbalik-balik dengan rupa burung. Daun dia tu berbalik-balik ke rupa burung. Jadinya akal tengok, pelik. Kita tengok satu yang pelik lah. Pelik lah, tak ada yang terima. Tiada berpaling oleh matanya, mata Nabi tu. Mata Nabi tak paling. Takjub tengok pohon bidara ni. Dia bolak-balik dengan rupa-rupa burung. Tu. Takjub Nabi. Tak berpaling pada yang lain. Dan tiada melalui pula ia Nabi daripada memandangkan barang yang tiada diizinkan dia kan barang tu. Ia Nabi tak melihat, tak memandang barang yang Allah Ta'ala tak izinkan. Nabi hanya pandang apa yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kemudiannya ayat lagi nak mentafsirkan ayat ini. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguhnya telah melihat ia Nabi Muhammad daripada beberapa tanda Tuhannya, Tuhan Nabi Muhammad yang amat besar, daripada beberapa ajaib, perkara yang pelik-pelik. Ajaib malakut, seperti rupa perak yang hijau. Serupa farak rupa dua raf-raf. Tu jaga tu, dia dekat-dekat tu, seperti rupa dua raf-raf. Dua raf-raf ni dua awan, dua kepulan awan yang hijau. Kedua raf-raf tadi yang memenuhi langit. Ini seolah-olah nampak macam tu. Perkara yang cukup ajaib, cukup pelik lah. Ini Nabi tengok. Ni. Dan Jibril atas 600 sayap. Antara perkara yang pelik lagi Nabi melihat ialah Jibril atas 600 sayapnya di malam Isra' dan Mi'raj ni. Ianya banyak perkara-perkara yang pelik yang Nabi lihat pada malam Isra' dan Mi'raj. Dengan sebab itulah sirah ta'ajub yang paling sekali sesuai kita gunakan ialah subhanallah. Ta'ajubnya, herannya, peliknya kejadian Allah Ta'ala ni. Maka itulah sirah ataupun lafaz ta'ajub yang paling sesuai. Itulah subhanallah. Bila tengok perkara-perkara pelik, subhanallah. Subhanallah. Itulah. Itu. Kemudiannya faidatun. Situlah. So insyaAllah semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Itulah ijma' sekalian ulama. Esok nak cerita pasal Isra' Mi'raj. Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.